Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Terengganu. Persaingan perdagangan dan teknologi antara China dengan Amerika Syarikat di dalam industri semikonduktor telah memberi peluang secara tidak langsung kepada Malaysia. Perkara ini dapat dilihat apabila syarikat-syarikat semikonduktor multinasional membuat keputusan strategik untuk membina rantaian bekalan kedua dan tidak lagi tertumpu pada satu negara sahaja sebagai langkah untuk memastikan rantaian bekalan yang selamat dan berdaya tahan. Seperti apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tadi, bahawa syarikat-syarikat multinasional mengambil langkah de-risking untuk membina second supply chain. Malaysia mempunyai kelebihan berbanding dengan negara-negara yang lain kerana wujudnya ekosistem industri semikonduktor yang matang di negara kita yang diwujudkan sejak tahun 1970-an. Terutamanya di kluster E&E di wilayah utara iaitu Pulau Pinang dan Kulim. Limpahan pelaburan seperti dijangka mampu untuk terus meletakkan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelaburan penting di dunia dalam memajukan industri chip global. Malaysia perlu mengambil peluang kemasan ini untuk mengembangkan lagi industri semikonduktor negara dan menjadikan negara pengeluar semikonduktor bernilai tambah tinggi dengan aktiviti di sepanjang rantaian iaitu the whole supply chain, the whole value chain. Seperti reka bentuk IC, fabrication wafer, pemasangan dan ujian dan pemasaran teknikal. Fokus juga perlu diberi kepada aktiviti penyelidik dan pengembangan R&D. Sepanjang tahun 2023, MAIDA telah meluluskan 120 projek dengan jumlah pelaburan sebanyak 85.4 bilion ringgit dalam industri E&E, iaitu 56% daripada jumlah pelaburan diluluskan dalam sektor pembuatan. Sebagai perbandingan, jumlah pelaburan dalam industri E&E yang diluluskan pada tahun 2023 adalah jauh lebih besar daripada yang telah diluluskan pada 2022 dengan perbezaan kira-kira 55 bilion ringgit. Dari segi ekspor, industri E&E telah menyumbang sebanyak 47.3% daripada keseluruhan ekspor barangan negara yang bernilai 575.45 bilion ringgit pada tahun 2023. Kerajaan untuk memacu hala tuju pembangunan ekosistem industri semikonduktor di dalam negara, kerajaan juga telah menubuh pasukan petugas strategik semikonduktor kebangsaan untuk memastikan kita ada strategi secara koheren dan konsisten dan kita mengambil kesempatan perubahan di antarabangsa. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan tambahan Yang Berhormat Kuala Terengganu. Terima kasih atas jawapan yang baik. Datuk Yang Pertua, saya mendengar jawapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi dan juga jawapan yang telah diberi oleh Menteri pelbagai usaha yang dibuat. Tetapi satu perkara yang saya agak tertanya-tanya, kita ada MIMOS dalam roadmap E&E 2021-2030 yang diterajui bersama oleh MITI, MOSTI. MIMOS ini diberi peranan menjalankan R&D untuk semikonduktor dan juga melatih bakat dengan fasiliti fabrikasi sedia ada. Jadi apa keberhasilan MIMOS ni sebenarnya? Dan jawapan tak disebut dan sebagainya. Kalau sebut MIMOS ni advance, kita ni paling ke depan. Tetapi sekarang ni tak tahu di mana. Kalau boleh MITI juga melihat tentang keberhasilan MIMOS ini, iaitu tujuan asal ditubuhkan untuk menjadi anchor dalam elektronik, terutamanya semikonduktor. Setelah 40 tahun, sepatutnya kita ada ramai talent berhubung dengan perkara ini. Begitu juga bagaimana pula dengan syarikat-syarikat startup yang ada sekarang ini dalam bidang semikonduktor yang sebahagiannya sangat berjaya dan ada yang telah dalam perjalanan untuk menjadi status syarikat unicorn. Misalnya syarikat Afinex berpangkalan di Pulau Pinang. Saya dipahamkan syarikat itu sedang saya rasa yang ni perlu dibantu selain daripada syarikat antarabangsa yang banyak datang melabur di dalam Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Apa yang peranan MIMOS memang penting, tetapi E&E ni, rantaian E&E ni panjang. The value chain is long and huge.
memang kita perlu, apa yang kita perlu buat sebagai satu negara dan juga hasrat kerajaan ialah untuk memastikan pelaburan yang datang ke negara kita sekarang ni bukan saja dia datang tetapi dia juga hasilkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkemahiran tinggi dan bukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Dan apa yang kita nak wujudkan juga satu rantaian bekalan dan satu rantaian nilai yang merangkumi syarikat-syarikat tempatan. Saya pernah apabila saya gulung, saya sebut hasrat kami. Hasrat kami ialah untuk mewujudkan menjelang tahun 2030 mewujudkan 100 syarikat yang dengan hasil 1 bilion ringgit setiap tahun. Syarikat teknologi Malaysia yang berhasil 1 bilion ringgit setahun. Ini bukan mudah kerana kita hanya ada 9 syarikat sekarang ni, syarikat teknologi Malaysia yang berhasil 1 bilion setahun. Dan lagi 10 syarikat di mana hasil mereka di antara 100 juta sehingga 1 bilion ringgit setahun. Wave ataupun gelombang kali ini yang disebutkan pagi ini, gelombang de-risking, gelombang persaingan di antara China dengan Amerika, harus beri dan akan beri peluang untuk negara kita dan kita mesti mengambil kesempatan ini supaya kita ada dasar untuk mewujudkan suasana di mana syarikat-syarikat tempatan boleh jadi champion, boleh jadi syarikat yang berhasil tinggi. Unicorn tu terlalu besar mungkin buat setakat ni, tetapi syarikat-syarikat bernilai atau berhasil setiap tahun dengan hasil 1 bilion adalah sasaran yang tepat. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya difahamkan sektor elektrik elektronik memerlukan sekurang-kurangnya 50,000 orang jurutera. Namun pada masa ini hanya terdapat sekitar 5,000 orang graduan jurusan tersebut dan lebih parah lagi apabila ramai dalam kalangan mereka memilih untuk bekerja di Singapura kerana gaji yang lebih lumayan. Persoalan saya, apakah perancangan kementerian untuk mengatasi isu ini yang boleh menyebabkan negara berdepan dengan masalah rantaian bekalan pada masa akan datang? Dan apakah usaha rentas kementerian bersama agensi kerajaan yang lain untuk membangunkan bakat tempatan bagi memenuhi keperluan industri elektrik dan elektronik? Terima kasih. Terima kasih Tampin. Dia ada dua bahagian. Sebahagian ialah seperti apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun tadi. Apabila syarikat melabur, kita memberi teguran, kita memberi cadangan supaya mereka mewujudkan Center of Excellence. Dan kita juga cuba melipat gandakan usaha untuk mewujudkan TVET yang lebih bersesuaian dan juga TVET yang memberikan pendidikan ataupun latihan yang hampir ataupun memberikan apa yang diperlukan oleh industri. Universiti juga disaran memberikan pendidikan yang lebih diperlukan. Bahagian kedua ialah sebenarnya sebagai satu kerajaan kita harap syarikat bayar gaji yang lebih tinggi. Dan untuk menyelesaikan masalah kekurangan engineer, salah satu jawapan ialah syarikat perlu memberi gaji yang hampir sama dengan Singapura. Kerana mereka yang pergi ke Singapura, kalau mereka dapat gaji 2/3 daripada gaji di Singapura, mereka akan kekal di Malaysia. Dan ini adalah mesej kita kepada syarikat juga. Dengan saingan begitu banyak syarikat masuk ke negara kita, syarikat perlu bayar gaji yang lebih tinggi. Terima kasih. Baik, kepada masuk ke soalan yang ketiga.